Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah. Okay, untuk matematik KSSM tingkatan 5. Okay, hari ini cikgu bersama dengan pelajar 5 cemerlang lah. 5 cemerlang pelajar terbaik sekolah cikgu lah. Okey, hari ini kita masuk bab yang ke-6, nisbah dan graf fungsi trigo. So dekat sini ni adalah latihan pengukuhan lah, latihan pengukuhan. Okey, so kita bincang, cikgu ada dah 5 soalan untuk cikgu discuss untuk tajuk yang pertama ni lah. Okey, first kali pelajar diberi kosong, okey, ataupun theta ni lebih besar daripada kosong dan kurang daripada 360 darjah. So cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey, soalan first sekali dia bagi pada kita sin. Cuma pakai warna lain hijau lah. Okey, dia bagi pada kita sin theta sama dengan 0.6387. So sekarang ni kita nak cari sudut dia antara 0 dengan 360. So pelajar boleh tekan kalkulator, sin bawa pergi sebelah, dia akan jadi sin inverse 0.6387. Okey, so dekat sini pelajar tekan kalkulator. Mana kalkulator cikgu? Okey, shift sin sin inverse shift sin 0.6387. So pelajar akan dapat 39 darjah, 39.69 darjah 39.69 darjah. Okey, pelajar dapat sudut macam tu bila kita tekan kalkulator. So sekarang ni kita tahu nilai sin ni dia bagi pada kita positif. Okey, sebelum ni kita dah bincang. Okey, cikgu recall balik. Okey, kita ada 4 sukuan dalam bulatan. Okey, dalam video-video cikgu sebelum ni pun pelajar dah tengok. Kita ada 4 sukuan. Sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan yang keempat. So sukuan pertama antara 0 hingga 90 lah. Okey, sukuan kedua 90 hingga 180, sukuan yang ketiga hingga 270, sukuan yang keempat hingga 360. So kita ada 4 sukuan. Okey, sebelum ni cikgu dah cerita add sugar to coffee add sugar to coffee. Okey, apa maksud add sugar to coffee? Ini adalah all. All ni maksudnya semualah, semua. Sin positif, cos positif, tangent pun positif. So dah ada 3 ni positif. Kalau dekat sini sin sahaja positif, sin sahaja. Kalau yang lain tu semua negatif, cos negatif, tangent negatif. So kalau kat sini tangent saja yang positif. Kalau last kali cos ni, cos sahaja yang positif cos sahaja yang positif. Yang lain tu semua negatif. So segi 4 ni pelajar kena tahulah. Okey, sekarang ni dia bagi nilai pada kita. Nilai pada kita sin ni positif. So bila sin positif dia berada di sukuan yang keberapa? Boleh respon tak anak murid cikgu? Sukuan kedua, sin positif sukuan kedua dan sukuan yang pertama. Okey, bila sukuan yang pertama kita ambil direct je jawapan dia. Ni sukuan yang pertama, ni jawapan yang pertama lah. Sebab dia nak antara, soalan dia nak antara 0 hingga 360. Okey, untuk sukuan yang kedua kita nak cari, kita kena buat sukuan yang kedua sebab nilai dia positif. So 180. Okey, tolak dengan 39.69. So bila pelajar tekan kalkulator, pelajar akan dapat
140.31 darjah. So sign positif dia ada dua jawapan, 1 dan 2. So pelajar boleh tulis jawapan yang pertama 39.69. Okey, jawapan yang kedua 140.331. So ada dua jawapan. Okey, boleh faham contoh yang pertama. Okey, kita buat exercise. Supaya awak lebih faham. Okey, settle contoh yang pertama. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, diberi pada kita cos cos sama dengan cos theta sama dengan 0.4521. Okey, so sekarang ni dia nak cos, nilai cos ni positif. Cos antara 0 hingga 360. So kalau cos positif, dia berada di sukuan yang keberapa? Nak murid cikgu 4 1 dan 4 add sugar to coffee. 1 dan 4. Okey, sebelum tu kita cari nilai dia dulu. Theta sama dengan cos, bawa pergi sebelah, cos inverse 0.4521. So pelajar boleh tekan calculator, shift cos 0.451. So pelajar akan dapat sudut dia 63 berapa ni? 63.19. 63 darjah, 63.19 darjah. Okey, ni sukuan yang pertama. So pelajar dah ada satu jawapan. Okey, lagi satu sukuan yang keempat. Macam mana nak cari sukuan yang keempat? Mesti 360 tolak dengan sudut ni. So 360 tolak dengan 63.19. So pelajar boleh tekan calculator. So, jawapan dia 296.88 darjah. Okey, ni jawapan dia. So ada berapa jawapan? Satu. Ya, contoh sikit. Okey, so ada dua jawapan satu jawapan, ni dua jawapan. Boleh? Boleh tak ni? Nampak? Yes. Ada apa? 63.19 kita tekan kalkulator tadi. Ke salah? Cikgu 45. Okey, cikgu buat 451 semula Okey, shift cos 0.4521. So dapat jawapan dia ni 63.12. Betul? Okey, so kita buat sedikit pembetulan, tak ada masalah 0.12 lah kat sini. Okey, so dekat sini tolak lah. Okey, so ni jawapan dia Boleh? Okey, kita pergi latihan yang ketiga. Cikgu nak pelajar cuba buat Okey, untuk soalan yang ketiga soalan tangent theta. So seperti biasa dapat saja soalan, tengok nilai dia positif ke negatif. So bila nilai dia positif, so berada di sukuan yang pertama dan sukuan yang ketiga. Okey, kita cari tangent, buat pergi sebelah, tangent inverse 1.3214. So pelajar tekan kalkulator akan dapat 52.88. So satu jawapan ni satu jawapan sebab dia nak antara 0 hingga 360. Ni indikator dia. Kalau dia nak 0 hingga 180, so satu jawapan saja. Kalau dia nak 0 hingga 360, so ada dua jawapan yang positif lah. Okey, jawapan yang seterusnya kita tak boleh kita tak boleh buat 270 tolak dengan 52 untuk dapat ni. Tak boleh, dia mesti tambah. Untuk sukuan yang ketiga ni kita mesti buat 180 ditambahkan dengan 52.88.
So jawapan pelajar akan dapat 232.88. So ada dua jawapan dekat situ. Boleh? Okey, sebab sekarang ni kita nak cari kalau sudut 52 ni, sudut tu duduk dekat sini ni. 52. Bukan sudut tu bukan dekat sini Sudut tu dekat sini. So mesti 180 tambah dengan 52 ni baru kita dapat overall sudut macam ni. Boleh? Okey. Beres So dua jawapan. Okey, kita cuba soalan yang keempat. So kita pergi kepada soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat ni dia special Dia ada negatif dekat sini. Sign negatif. Okey, negatif ni dia menunjukkan sukuan lah. Sign negatif dia berada di sukuan yang keberapa? Add sugar to coffee. So dia berada di sukuan yang ketiga dan sukuan yang keempat. So kita tekan kalkulator macam biasa. Sin bawa datang sebelah, sin inverse 0.5736. So pelajar akan dapat 35 darjah. Ni bukan jawapan dia Ni sudut dia. Sudut berada di sukuan yang ketiga dan sukuan yang keempat. Sukuan yang ketiga 180, kita tambah dengan 35. So kita dapat jawapan dia tadi 215. Ni satu jawapan. Okey, untuk sukuan yang keempat 360 tolak 35. So pelajar akan dapat 325 darjah So dua jawapan dekat sini. So settle untuk soalan yang keempat. Kita pergi soalan yang kelima. Okey, untuk soalan yang kelima. Soalan yang kelima seperti biasa, negatif menunjukkan sukuan sukuan. Tapi kalau tekan kalkulator pun boleh, tekan cos negatif tu pun boleh Okey, add sugar to coffee. So cos negatif dia berada di sukuan yang berapa? Cos negatif 2 dan 3. So dah tahu dah. So bila kita tekan kalkulator, cos inverse 0.9731. So pelajar akan dapat 166.68. Betul? Satu silap ni, tekan kalkulator ni, cikgu bagi jawapan terus ni. Okey, tekan kalkulator dapat berapa? 13.32 darjah. Okey, so sekarang ni kita nak cari dia di sukuan yang kedua. So macam mana nak cari sukuan yang kedua? 180 tolak 13.32. So pelajar akan dapat jawapan 166.68 darjah. Ini jawapan yang pertama. Okey, untuk jawapan sukuan yang ketiga. Sukuan yang ketiga macam mana nak cari? 180 tambah 13.32. So pelajar akan dapat 193.32. Okey, so settle 5 soalan. Okey, so pelajar faham 5 soalan? Cikgu bagi soalan yang terakhir, soalan yang ke-6. So kita pergi soalan yang terakhir, soalan yang ke-6. Soalan yang ke-6 ni mudah Okey, tangent negatif. So kita tahu bila tangent negatif biasakan sebut tu add sugar to coffee. Maksud U nanti pun pakai benda yang sama. So tangent negatif berada di sukuan yang kedua dan sukuan yang keempat. Tangent negatif So bila pelajar tekan kalkulator, tangent inverse 1.3764. So pelajar akan dapat 54. Okey, 54 ni belum jawapan dia Jawapan dia tangent negatif berada di sukuan yang kedua. So pelajar dah mahir dah tu.
Kalau sukuan yang kedua kita tahu 180 tolak dengan 54. So pelajar dapat 126 darjah. Settle 1. Okey, untuk sukuan yang keempat mesti 360 tolak dengan 54. So pelajar akan dapat 306 darjah. So settle untuk soalan ni lah. Soalan graf fungsi trigo dan nisbah ni lah. Okay, so sekarang ni dia bagi nilai sin, dia bagi nilai cos, dia bagi nilai tangent. So pelajar boleh cari dia berada di sukuan yang keberapa. Okay, untuk video cikgu sebelum ni cikgu dah cerita pelajar boleh review video cikgu tu, segitiga bulatan ajaib dengan segitiga istimewa tu, dua tu pelajar fahamkan. So pelajar boleh jawab soalan ni dengan mudah. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, kita sambung lagi soalan seterusnya. Okey, melibatkan gambar rajah lah. So dekat sini kita ada bulatan lah. Ni bulatan. Kalau yang dah follow video cikgu, ni cikgu panggil dia bulatan ajaib lah. Daripada bulatan ni kita belajar semua benda lah, semua benda. Okey, yang pertama sekali kita tengok soalan. So cikgu nak guna warna hijau. Okey, kita tengok soalan 3 cos alpha. Ni cos alpha. Alpha dia dekat sini Ni alpha. So cos dia. So kalau cikgu lukis balik gambar dia macam ni. Segitiga. Okey, ni alpha. Okey, ni kita tahu koordinat ni paksi x, yang ni paksi y. So kalau dekat gambar tu mana satu x. So x dia, yang ni x kan. So x dia kat sini lah 0.85. 0.85. Yang ni pelajar mesti tahu. Y dia mana? 0.56. Ni paksi y kan. 0.56. So hypotenuse dia berapa? Hypotenuse dia nilai dia 1 lah. Sebab kita tahu bulatan trigo nilai maksimum dia ni 1. Kat sini 1, kat sini negatif 1, kat sini negatif 1. So pelajar tahu. Okey, soalan dia nak cos alpha. Cos sama dengan, pelajar dah belajar kan, sebelahan per hypotenuse. Okey, sebelahan dia apa? Sebelahan dia 0.85. 0.85 bahagi dengan hypotenuse dia 1 lah. So kita dapat 0.85 jawapan dia So dekat sini pelajar boleh tulis. Yang ni cikgu bawa pergi bawah. So 3 cos alpha ni 0.85. So dekat situ. So tambah dengan 2. Okey, tangent beta. Okey, tangent beta cikgu nak padam dulu yang ni lah, cikgu padam dulu So nanti kalau tak faham boleh tengok video cikgu lagi sekali lah. Okey. So sekejap. Okey. So kita pergi kepada tangent beta. Okey, kita pergi kepada tangent beta. So bila pelajar tengok gambar ni beta ni kat sini. Ni beta dia. Nampak beta ni? So sudut dia dekat sini lah, sudut dia. So sudut dia berada di sukuan yang kedua kan. So sudut dia ni segitiga dia. So kalau cikgu lukis gambar macam ni. Okey. So dekat sini beta dia. Okey. So beta dia yang ni ada paksi X, yang ni paksi Y. So paksi X ni kat bawah ni lah. Negatif 0.64. Paksi Y dia 0.91. So sekarang ni tangent. Tangent beta. Tangent sama dengan tentangan per sebelahan. Yang ni pelajar kena hafal lah ni. Sin, cos, tangent. Kan pelajar dah hafal kan? Dah pelajar yang apa awak guna tu, saya takut hantu tu
sin sama dengan tangent per hipotenus. Saya takut hantu kan lagi. Kalau cos, kalau saya hantu, halo, respon sikit. Kalau saya hantu T, tak ingat dah? Tak takut sangat. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Okey, pelajar dah belajar yang ni sebelum ni. Okey. Kalau tangent sama dengan apa tadi kita sambung tentangan per dengan sebelahan dekat sini. Sebelahan. So pelajar boleh tulis kat sini. So cikgu padan sekejap. So tangent dekat sini 2 darab dengan tangent tentangan 0.91 bahagi dengan negatif 0.64. Okey, so pelajar boleh tekan kalkulator. Okey, pelajar akan dapat negatif 0.2938. So settle untuk soalan nombor 1. Boleh faham pelajar? Halo, respon sikit. Boleh faham? Boleh Okey, untuk soalan 2, cikgu nak pelajar cuba soalan 2. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua Soalan yang kedua 3 tangent alfa. Kita cari dulu tangent alfa. So ni gambar rajah So gambar rajah dia alfa, sudut dia macam ni. Ni alfa. Okey, kita tahu kat sini X, kat sini Y. So labelkan 0.85, Y dia 0.56, hipotenus dia 1. So tangent sama dengan tentangan per sebelahan. So tentangan bahagi dengan sebelahan. So kita tulis balik 3. Tangent dia 0.56 bahagi dengan sebelahan 0.85. Tolak dengan 2. Cos beta. Beta ni kat sini beta. So sudut dia kat sini lah. So kalau kita lukis gambar dia, segitiga dia macam ni. Ni X, yang ni Y. So X dia negatif 0.64. Ni beta Y dia 0.91. Kalau cos, okey. Mana pula pen cikgu? Sekejap. Okey, cos sama dengan sebelahan per hipotenus. Hipotenus ni 1 lah. So negatif 0.64 di 1 So 2 negatif 0.64. So pelajar tekan kalkulator, pelajar akan dapat jawapan dia 3.256. So settle soalan yang kedua. Faham? Pelajar faham? Okey, kita pergi soalan yang terakhir sekali untuk hari ni Okey soalan yang terakhir untuk hari ni lah. Soalan berdasarkan gambar rajah ni. Okey, dia bagi pada kita sin PRQ. So sin dia dekat sini Dia bagi pada kita 0.6. Ni point dia. Main point dia sin 0.6. Okey, dan hitung nilai Y. Macam mana nak cari nilai Y? Okey, kita tahu sin sama dengan formula tentangan per hipotenus. Okey, so tentangan dia kat sini, hipotenus dia dekat sini lah. Okey, tapi sin tu dia dah bagi pada kita tu. Sin dia dah bagi. So 0.6 sama dengan tentangan dia Y per dengan hipotenus dia 25. So boleh cari Y So kita darab silang macam tu lah. So Y 0.6 darab dengan 25. So kita dapat 15. So dekat sini 15. Settle.
Yang penting awak boleh baca maklumat ni. Okey, seterusnya kita nak cari nilai X. Bukan nilai X ni, tangent X. Tangent X, tangent X. So macam mana kita nak cari tangent X? Dia duduk luar, kita cari belah dalam. Bila okey, cikgu clear sikit dulu. Ke mana lah? Okey. So tangent X ni duduk sudut belah luar kan. Bila belah luar, kita cari belah dalam lah. Kita cari belah dalam. So mesti kita tambah negatif. Dia duduk luar, cari belah dalam, letak negatif. Okey, tangent sama dengan apa? Sama dengan tentangan tangent. Tentangan persebelahan. So per kat sini lah, X ni kena cari dulu X. Teorem Pythagoras seperti biasa, 25 kuasa 2 tolak dengan 15 kuasa 2. So pelajar akan dapat jawapan dia kat sini 20. Okey, yang ni pun kuasa 2 kan, punca dia dapat 20. So dekat sini 20, tangent sama dengan 15, negatif 15 per dengan 20. So jawapan pelajar akan dapat negatif 0.775. So tangent X negatif 0.75. So settle untuk soalan yang terakhir untuk hari ni. Okey, itu saja untuk kali ni yang dapat cikgu share bersama dengan student kelas cikgu. So ada sebarang masalah boleh komen dekat bawah dan boleh join grup Telegram yang cikgu bagi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.